Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Terima kasih pada Tuan Pengurusi Majlis, Fadil Tuan Imam, yang bahagia Pengerusi Surau Jumaat Al-Mustaqim Tuan Haji Fauzi bin Isa, Ahli Jawatan Kuasa Surau, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, orang-orang alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini dalam keadaan sihat walafiat. Malam ni kita masuk tanggal 7 hari bulan Rajab 1444 Hijrah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar segala amal soleh yang kita lakukan sebelum ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kita juga berdoa dan mengaminkan doa Tuan Imam, siapa saja yang berdoa agar kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang bulan Rajab ini. Begitu juga nanti dalam bulan Sya'ban, seterusnya dipanjangkan lagi umur kita oleh Allah ta'ala sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Rajab ini merupakan salah satu daripada 4 bulan haram yang disebut di dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada 12, iaitu yang ada di dalam kitab Allah sejak daripada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, dan daripada 12 itu 4 daripadanya adalah bulan-bulan haram. Ayat ini tidak detail dan khususkan apakah nama bulan-bulan itu yang 4, tetapi kita dapati dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut tentang nama bulan-bulan yang haram itu sebagaimana firmannya, sebagaimana sabdanya Nabi SAW, As-sanatu 12 syahra, setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, daripadanya ada 4 yang disebut sebagai bulan-bulan haram. Thalathun mutawaliyah, 3 adalah berturut-turut, Zulqa'dah wa Zulhijjah wa Muharram. Yang berturut-turut itu adalah bulan yang ke-11 Zulqa'dah, bulan 12
bulan Zulhijjah, dan bulan 1, iaitulah bulan Muharram. Kemudian Nabi menyebut wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan satu lagi adalah bulan Rajab, iaitu yang terletak dari sudut turutannya adalah di antara bulan Jumada dan juga bulan Sya'ban. Disebut sebagai Rajab Mudhar kerana kabilah Mudhar adalah antara kabilah yang paling menghormati bulan, iaitu bulan Rajab sebagai bulan haram ini, berbanding dengan kabilah-kabilah lain. Mereka menerima bahawa 4 bulan itu bulan haram yang tidak boleh berperang padanya. 3 bulan yang berturut-turut mereka akur. Tetapi apabila peperangan berlaku di tengah tahun, maka mereka akan adjust. Ada ketikanya mereka tidak berperang pada bulan Rajab, ada ketikanya mereka berperang pada bulan Rajab dan digantikan bulan yang keempat itu dengan bulan yang lain. Tetapi tidak kepada kabilah Mudhar yang sangat menghormati dan mengikut ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah diterima oleh orang-orang Arab. Sebab itu Nabi sebut bulan Rajab ini dengan bulan wa Rajab Mudhar, seakan-akan bulan Rajab itu adalah milik kepada kabilah Mudhar. Apapun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bulan Rajab ini sebelum daripada bulan Sya'ban dan sebelum daripada bulan Ramadan. Yang kita ingin lakukan adalah amalan kita dan perbuatan kita semua menuju kepada amal-amal soleh. Amal soleh ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah bekal yang paling berharga untuk kita selepas daripada kematian. Tidak ada yang setia bersama dengan kita apabila kita mati nanti melainkan amalan kita. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW bersabda, yatba'ul mayyit thalath, akan mengikut jenazah mayat orang yang meninggal dunia itu 3 perkara: ahluhu wa maluhu wa amaluhu, ahli keluarganya, hartanya dan amalannya. Fayarji'u ithnan wa yabqa wahid, 2 daripadanya akan balik semula, tidak bersama kita di kubur, dan 1 saja yang akan kekal. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, akan balik ahli keluarga kita, akan balik juga harta kita, dan yang akan kekal adalah amalan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sayang macam mana pun isteri kita kepada kita ataupun suami kita kepada kita, apabila kita meninggal dunia, dia tidak akan duduk bersama dengan kita di kubur. Dia akan balik semula ke rumah. Harta kita juga begitu. Kereta kita mungkin dibawa ke kubur, motor kita juga akan dibawa ke kubur. Tetapi selepas selesai urusan pengkebumian, tahlil, talqin, kemudian adalah beberapa, maknanya perbuatan yang kita lakukan bersama dengan ahli keluarga yang masih mendoakan. Sampai masanya semua akan balik. Mungkin kereta kita malam itu juga terus ditukar gerannya. Sekarang mudah pakai MyEG je tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu semua tidak akan bersama dengan kita. Yang akan bersama dengan kita adalah amalan kita. Yang kita perlukan adalah amal soleh sewaktu kita hidup di dunia ini. Sewaktu sekarang masih lagi hidup, masih lagi sihat, maka berusahalah dan berlumba-lumbalah untuk melakukan amal, asalkan saja ia betul sebagaimana yang disyariatkan, tidak ditambah, tidak dikurangkan, bertepatan dengan dalil-dalil yang umum
maka lakukanlah. Dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah tempat untuk kita beramal, tiada balasan padanya. Hari akhirat nanti adalah tempat balasan, tiada amal padanya. Apabila kita melihat kehidupan kita ini yang sebenarnya adalah ujian dan juga fitnah yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada kita, begitu juga dengan kematian kita adalah ujian dan juga fitnah. Sebab itu Nabi SAW syurkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan doa itu tempatnya bukan pada tempat yang biasa-biasa, tetapi doa itu adalah doa yang kita disyurkan untuk berdoa di dalam solat, iaitulah di akhir sebelum daripada bagi salam di tasyahud akhir. Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billah min arba'." Apabila kalian bertasyahud, maka mintalah lindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada 4 perkara. Yaqul, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Berkatalah, berdoalah, ya Allah, lindungilah aku daripada azab api neraka Jahannam. Ya Allah, lindungilah aku juga daripada azab kubur. Ya Allah, lindungilah aku daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan lindungilah aku daripada kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Berkata kita baca sama-sama. Saya baca, tuan-tuan boleh ulang. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min syarri fitnati al-masihid dajjal. Kita baca sama-sama. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini disyurkan oleh Nabi SAW di tasyahud yang terakhir. Tuan-tuan, sebelum bagi salam, bacalah doa ini. Sama ada solat fardu ataupun solat sunat, silakan untuk kita baca. Di samping mungkin ada doa-doa yang lain yang tuan-tuan telah biasa amalkan. Apapun selain daripada berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita perlu melakukan amalan. Yang wajib itu jangan ditinggalkan, yang sunat kita cuba untuk lakukan dan perbanyakkan. Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini, guru kepada Imam Al-Ghazali yang meninggal pada tahun 478 Hijrah, dalam kitabnya Al-Waraqat, ketika membicarakan tentang Al-Hukmut Taklifi, hukum taklifi yang senarainya adalah wajib, sunat, harus, makruh dan juga haram, al-ijab, an-nadbu, al-ibahatu, al-karahatu, wat-tahrim. Maka Imam Al-Haramain mendefinisikan, contohnya bagi al-ijab itu dengan perkataan ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih, sesuatu yang kalau dibuat akan dapat pahala, kalau ditinggal akan dapat iqab, balasan dan juga dosa. Solat fardu tuan-tuan buat tadi, solat maghrib, dapat pahala, tapi kalau ditinggalkan berdosa. Berbeza dengan yang sunat ataupun an-nadbu disebut oleh Imam Al-Haramain,
iaitulah ma yuthabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih, sesuatu yang kalau dibuat dapat pahala, kalau ditinggal tidak berdosa. Tuan-tuan, solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah, dan segala perkara yang dihukumkan sebagai sunat, ini pilihan kepada kita untuk lakukan ataupun tidak mahu lakukan. Sekiranya kita lakukan, maka dapat fadilat, pahala dan kelebihan. Sekiranya tidak dilakukan, maknanya kita tak dapat. Itu saja. Cuma dalam konteks kita ingin menjadi orang yang nanti mendapat hasil yang baik daripada amalan, maka bezanya kita dengan orang lain adalah mencari dan melakukan perkara-perkara sunat dan memastikan amalan yang kita lakukan itu dalam keadaan amalan yang ada fadilat yang lebih daripada orang lain. Sebagai contoh, solat fardu maghrib, kita solat sendiri pun solat, kalau solat berjamaah juga solat, selesai tanggungjawab. Tetapi bezanya di mana? Bezanya Nabi kata solat berjamaah itu lebih afdal daripada solat seorang diri, sebagaimana hadisnya, solatul jama'ati tafdulu min solatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Solat berjamaah itu lebih afdal daripada solat seorang diri dengan gandaan 27 kali. Dalam riwayat yang lain, ta'dilu, menyamai 25 kali ganda. Sekali kita solat berjamaah, katalah dengan gandaan tadi 25 minimum berdasarkan hadis dan riwayat yang lain. 2 kali solat 50, 3 kali solat 100. Sebagai contoh, 25, 24 kali solat 100, 5 kali solat 125. Berbanding yang solat seorang diri, mudah kita kira, baru 5 nak dibandingkan dengan 125 kawan kita. Bagaimana kalau 2 hari? Bagaimana kalau seminggu? Bagaimana kalau sebulan? Bagaimana kalau setahun? Dan seterusnya. Inilah yang kita perlu cari dan lakukan dalam kehidupan, supaya nanti kita dapat kelebihan yang akhirnya Allah akan redha kepada kita dan berikan rahmat kepada kita. Begitu juga dengan amalan-amalan lain yang berbeza, kalau dilakukan dapat fadilat, kalau tidak dilakukan orang itu tidak dapat fadilat. Contohnya adalah ambil wuduk daripada rumah sebelum bertolak ke rumah Allah Ta'ala. Nak pergi ke surau Jumaat ini, contohnya solat fardu apa sekalipun, Nabi kata dalam sebuah hadis, man tatahhara fi baitih thumma madha ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutuwatuh ihdaha tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Siapa yang bersuci daripada rumah, ambil wuduk, kemudian bertolak ke mana-mana rumah daripada rumah Allah. Surau Jumaat ini rumah Allah, masjid tepi jalan sana rumah Allah. Mana-mana rumah Allah itu surau, masjid dan seumpamanya. Untuk apa dia pergi? Untuk melaksanakan kewajipan, iaitu solat zuhur, solat asar, maghrib dan juga isyak. Nabi kata dalam hadis ini, setiap langkahnya yang sebelah akan menghapuskan dosa, yang sebelah lagi akan mengangkat 1 darjat. Langkah 2 je, tak kanan kiri. Kalaulah yang kanan itu hapuskan dosa, yang kiri angkat 1 darjat. Diulang balik sebelah kanan, hapuskan dosa, kemudian ulang balik yang kiri, angkat 1 darjat. Begitulah seterusnya sehingga sampai di rumah Allah Ta'ala tersebut. Begitu juga dengan fadilat orang yang duduk di saf yang pertama. Ini fadilatnya lain berbanding dengan saf yang kedua dan ketiga. Fadilat orang yang melaungkan azan berbeza.
Fadilat orang yang datang awal ke rumah Allah, fadilat berbeza. Fadilat orang yang solat Isya ataupun Al-Atamah dalam hadis sebut, dan juga solat berjamaah subuh, ini juga fadilat yang berbeza. Siapa yang bagi tahu kita? Nabi SAW. Maka usahakan perkara-perkara itu, kerana sampai masanya nanti tuan-tuan dan puan-puan sekalian, boleh jadi kita ini melakukan kesilapan, melakukan kezaliman kepada manusia, supaya nanti kita tidak menjadi orang muflis. Nabi sebut dalam satu hadis, tanya para sahabat, atadruna mal muflis? Ada riwayat sebut manil muflis. Adakah kalian tahu apakah ataupun siapakah orang muflis itu? Lalu para sahabat kata, al-muflisu indana man la dirham lahu wala mata'. Orang muflis dalam kalangan kami adalah orang yang tidak punyai dirham, tak ada duit, wala mata', dan tidak punyai aset, tidak ada harta. Kemudian Nabi SAW menyebut, al-muflisu min ummati yaumal qiyamati ya'ti bisolatin wasiyamin wazakatin. Orang muflis dalam kalangan umatku pada hari kiamat nanti. Para sahabat sebut muflis kat dunia, Nabi SAW sedang nak berbicara tentang muflis pada hari akhirat. Orang muflis dalam kalangan umatku pada hari kiamat nanti, yang datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bawa pahala daripada solatnya, bawa pahala daripada puasanya, bawa pahala daripada zakatnya. Ya'ti bisolatin wasiyamin wazakatin. Maknanya dia solat, dia keluarkan zakat, dia juga berpuasa, tapi pada masa yang sama, wa ya'ti qad syatama hadha wa qad qadhafa hadha wa qad akala mala hadha wa qad safaka dama hadha wa qad daraba hadha. Pada masa yang sama, dia bawa sekali kezaliman dan juga kejahatannya kepada manusia yang lain. Dia pernah mencerca orang ini, dia pernah tuduh qazaf orang-orang baik dengan tuduhan yang jahat, buat skandal. Dia juga makan harta orang lain dengan jalan yang batil. Dia juga telah bunuh orang ini. Dia juga telah pukul si fulan. Hadis menyebut 5 perkara. Maknanya dia buat zalim pada manusia, buat zalim pada orang lain. Ada yang dipukul, ada yang dibunuh, ada yang diambil hartanya, ada yang dituduh dengan tuduhan yang tidak baik sehingga maruahnya menjadi tercemar. Pada hari akhirat, Nabi SAW sebut, fayu'ta hadha min hasanatih wa hadha min hasanatih. Lalu diberikan kepada si fulan, orang yang dizalimi itu, daripada pahala puasa, solat dan zakatnya. Orang yang kedua pula diambil lagi pahalanya. Pahala orang yang solat, zakat dan puasa tadi diberikan kepada orang kedua yang dia zalimi. Kalau 2 orang dia zalimi, kalau 5 orang dia zalimi, kalau 10 orang dia zalimi, diambil pahala puasa, zakat dan solatnya, diberikan kepada orang lain. Pada hari akhirat, duit sudah tidak berguna. Pada hari akhirat, kuih orang lain yang kita ambil juga sudah tidak berguna, kerana mereka tidak akan terima kuih, duit, harta dan barang-barang pada hari akhirat. Pada hari akhirat yang pada hari akhirat yang orang ataupun manusia nak adalah pahala, yang orang ataupun manusia tidak nak adalah dosa. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dahlah kita solat seorang diri, pahalanya tak banyak. Solat sunat Isnin Khamis pun jarang-jarang buat.
Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain. Pendek kata, kita buat sekadar lepaskan yang wajib saja, tidak ditambah dengan yang sunat, tidak dapat fadilat, dan akhirnya pahala yang kita ada tidak banyak. Dan Nabi gambarkan hadis ini, seterusnya Nabi berkata, hatta in faniyat hasanatuh, sehingga sampai satu peringkat pahalanya habis. Pahalanya habis. Hatta in faniyat hasanatuh qabla ma ay yuqda alaih, sebelum daripada selesai perhitungannya, lalu apa yang akan dibuat pada hari akhirat pada waktu itu? Diambil kesalahan dan dosa orang yang dizalimi dan dicampakkan kepadanya. Pahala yang kita buat habis, orang lain dapat. Dosa orang lain yang mereka lakukan pula kita yang tanggung. Na'udzubillah. Faturiha ilan nar, kemudian diseret dan dicampakkan dalam api neraka. Na'udzubillah. Kalau kita tahu perkara ini, tuan-tuan dan puan sekalian, pastilah kita akan usahakan sekarang untuk lakukan satu-satu amal dengan cara yang boleh menyebabkan kita dapat fadilat yang banyak, berbeza daripada orang lain. Kerana tak tahu, kadang-kadang kita tulis sesuatu, mungkin ada yang tak sengaja. Kalau yang sengaja tu memang teruk sangatlah, tuan-tuan sekalian. Sengaja tuduh orang buat kejahatan sedangkan tidak ada bukti. Jadi yang ini, na'udzubillah, memang kalau begini keadaannya memang habislah kita punya pahala dan seumpamanya. Lebih-lebih lagi pada hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian, sekali kita tulis di media sosial, ribuan follower kita akan membaca dan mempercayainya. Ini bayangkan berapa banyak orang yang telah ambil kata-kata kita dan menyebabkan maruah seseorang menjadi tercemar kerana tulisan kita yang satu itu. Tak dapat dibayangkan bagaimana keadaan kita kalau demikian pada hari akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ini ada tugas sewaktu di dunia, mencari rezeki yang halal. Teruskan, jadilah kaya sehingga boleh membayar zakat, silakan, tidak dihalang. Tetapi jangan sampai kita lupakan nasib kita untuk hari akhirat. Jangan sampai kita lupa bahawa kehidupan kita ini adalah sementara. Islam tidak melarang kita melakukan inovasi, mencari rezeki, bersungguh-sungguh, tolong orang itu, tolong orang ini, sehingga orang yang menolong haiwan pun menjadi asbab untuk masuk ke dalam syurga. Nabi sebut dalam satu hadis, seorang perempuan yang tidak baik, nak diceritakan bahawa walaupun perempuan ini tidak baik, tetapi ada sifat, iaitu baik dalam hatinya masih ada. Perkataannya adalah al-bagh, perempuan yang tidak baik. Maknanya kehidupannya bukan kehidupan yang baik macam orang-orang soleh. Masuk dalam perigi, iaitu air yang ingin diminum di dalamnya. Kemudian bila keluar, didapati ada seekor anjing yang menjelirkan lidahnya, seakan-akan difahami daripadanya anjing ini juga ingin minum. Masuk semula ke dalam perigi dengan sepatunya, dengan kasutnya, dicedokkan air, bawa ke atas dan diberi minum kepada anjing itu. Dengan asbab perbuatan ini, Nabi kata Allah Ta'ala masukkan di dalam syurga. Masya Allah. Satu lagi kisah pula, seorang yang memelihara kucing. Kalau tadi anjing najis mughalladhah, kucing ini pula tidak ada najis, bukan najis mughalladhah. Bela kucing tetapi tidak diberi makan, tetapi tidak diberikan haknya. Akhirnya kerana perbuatannya itu Allah Ta'ala masukkan di dalam api neraka. Na'udzubillah. Apa maksudnya? Buat baik walaupun kepada haiwan tetap ada pahala dan kelebihannya. Buat jahat walaupun kepada haiwan juga ada balasannya. Apatah lagi kalau sekiranya kita ini melakukan kebaikan kepada manusia.
membantu dan mempermudahkan orang lain. Boleh jadi kita tidak mampu melakukan kebaikan, tetapi kalau kita menunjukkan orang lain melakukan kebaikan, maka kita tetap dapat pahala kebaikan itu, sebagaimana hadis Nabi SAW, ad-dal 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan itu seperti orang yang melakukannya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari yang berlalu itu akan menyebabkan ajal kita sebenarnya semakin dekat. Maghrib saja tukar tarikh, sebenarnya kita semakin dekat dengan kematian. Ibn Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang Masya Allah, cara berfikirnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia sebut dalam satu athar, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin. Tidak ada satu perkara yang aku menyesal semenyesalnya aku terhadap satu hari, gharabat fihi syams, yang pada hari itu terbenam matahari, naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali, yang ajal aku semakin dekat tetapi tidak bertambah amalanku. Ini Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Maknanya yang dia fikirkan, tuan-tuan sekalian, adalah bagaimana amalan pada hari ini bertambah ataupun tidak bertambah. Ada amalan yang dilakukan ataupun tidak ada amalan yang dilakukan, kerana hari berjalan tidak akan berhenti sehinggalah hari kiamat. Maknanya setiap daripada kita yang kita semua tidak tahu bilakah ajal kita, yang pastinya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sejak daripada kita dalam kandungan ibu kita sewaktu berumur 120 hari, sebagaimana hadis Nabi SAW, 40 hari yang pertama, 40 hari yang kedua, 40 hari yang ketiga, kemudian dihantar malaikat, ditiupkan roh dalam janin, pada janin itu, dan ditetapkan 4 perkara: ajalnya, rezekinya, dan adakah mendapat syaqiyun am sa'id, dia mendapat kecelakaan pada hari akhirat ataupun kebahagiaan pada hari akhirat. Ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seawal 120 hari dalam kandungan. Maknanya memang telah diketahui oleh Allah Ta'ala dan ditetapkan oleh Allah Ta'ala ajal kita, tetapi kita semua tidak tahu bila. Kalau tahu, tuan-tuan sekalian, agaknya suasana lain daripada sekarang yang kita lakukan. Mungkin ada yang tidak selera makan. Ustaz, saya lagi 3 hari nak meninggal ni Ustaz. Ada yang kata, saya rasa saya okey dah Ustaz, ada setahun lagi saya nak bercuti dulu dah, saya nak buat jahat dulu, kurang sehari saya taubat nasuha. Suasana akan jadi lain. Sebab itu disembunyikan oleh Allah Ta'ala dan tidak diketahui oleh manusia, supaya kita sentiasa bersedia, supaya kita sentiasa menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sentiasa menjadi orang yang baik, baik dalam keluarga bersama dengan pasangan masing-masing, baik dalam keluarga bersama dengan anak-anak kita, baik dalam komuniti, baik dalam masyarakat, baik dalam negara, dan baik hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nabi kata, orang yang bijak itu adalah orang yang bersedia dengan selepas daripada kematiannya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak itu adalah orang yang merendahkan diri dan bersedia dengan, iaitulah persiapan untuk selepas daripada kematian. Azan, sila.
Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, man qala hina yasma'un nida, siapa yang berdoa, berkata dengan kata-kata ini apabila mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Wajib untuknya mendapat syafaatku, syafaat Nabi SAW pada hari kiamat nanti. Semoga kita semua mendapat syafaat Nabi SAW. Allahumma amin. Boleh sambung sikit lagi. Orang yang bijak adalah orang yang merendahkan diri dan beramal untuk selepas daripada kematian. Wal ajiz, Nabi kata, dan orang yang lemah adalah manittaba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah, orang yang tidak bijak adalah orang yang mengikut hawa nafsunya, kemudian mengharapkan sesuatu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ikut nafsu, tidak ikut yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, yang dia larang itu yang dibuat, tiba-tiba mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Ini orang yang tidak bijak, ini orang yang lemah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi sebut dalam satu hadis dua kumpulan yang berbeza. Yang satu ini setiap hari yang besar dalam hatinya dan pemikirannya adalah hari akhirat. Dan satu lagi adalah yang dalam hatinya, dalam pemikirannya adalah dunia yang tidak habis-habis. Nabi sebut, man kanatil akhiratu hammuh, siapa yang hari akhirat itu adalah himmahnya. Himmah ini sesuatu yang besar dalam hati, yang dia fikirkan, itu yang maknanya sangat penting untuk dirinya. Lalu Nabi kata orang yang begini, ja'alallahu ghinah fi qalbih wa jama'a syamlah wa atathu minad dunya wa hiya raghimah. Tiga perkara dia akan dapat. Allah Ta'ala akan jadikan dalam hatinya rasa kaya dan cukup. Yang kedua, Nabi kata Allah Ta'ala akan himpunkan kekuatan penyokong-penyokong pengikutnya. Dan yang ketiga, Nabi kata SAW, dunia akan mengikutnya dalam keadaan dunia itu tunduk kepadanya. Tetapi kalau yang besar dalam hati kita adalah dunia, wa man kanatid dunya hammuh, dan siapa yang besar dalam hatinya itu adalah dunia, maka Nabi kata ja'alallahu al-faqra baina 'ainaihi, Allah Ta'ala akan jadikan kefakiran di antara kedua-dua matanya. Wa farraqa 'alaihi syamlah, dan Allah Ta'ala akan pecah belahkan pengikut-pengikut dan penyokongnya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qad quddiralah, dan tidak akan datang dunia kepadanya melainkan yang telah ditentukan sahaja untuknya, tidak lebih pun. Jadi ini keadaan perbandingan dan perbezaan di antara apa yang difikirkan oleh kita setiap hari, sama ada akhirat tidak dilupakan, sentiasa difikirkan, ataupun tidak memikirkan akhirat, dua yang berbeza. Dan di dunia ini kita disuruh untuk menjadi orang yang baik dan juga pembuka kepada kebaikan. Disuruh jadi orang baik dan disuruh untuk menjadi pembuka kepada kebaikan, penutup kepada kejahatan. Anas ibn Malik meriwayatkan hadis dalam Sunan Ibn Majah. Nabi SAW bersabda, inna minan nas nasan mafatiha lil khair maghadiqa lisyarr.
Dalam kalangan manusia itu ada satu kumpulan yang menjadi pembuka kebaikan dan penutup kejahatan. Wa inna minan nas nasan mafatihadis syarr maghaliqalil khair. Dan ada satu lagi kumpulan Nabi kata yang sebaliknya, iaitulah menjadi pembuka kejahatan dan penutup kepada kebaikan. Seterusnya Nabi bersabda, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi wa wailun liman ja'alallahu mafatihas syarr ala yadayhi. Maka beruntunglah orang-orang yang Allah Ta'ala jadikan di tangannya pembuka kebaikan, dan celakalah orang-orang yang Allah Ta'ala jadikan di tangannya sebagai pembuka kepada kejahatan. Saya difahamkan komuniti tuan-tuan sekalian, komuniti yang ramai. Satu blok ada berapa pintu rumah, darab dengan 7 blok, darab dengan 8 blok. Ini terlalu banyak peluang untuk kita menjadi pembuka kebaikan. Mungkin dengan grup WhatsApp, mungkin dalam komuniti kita, jawatan kuasa yang kita terlibat, ataupun mungkin kita boleh ajak mereka kepada kebaikan hanya semudah, maknanya mungkin dalam FB, mungkin juga kita bercakap, jom kita berderma, jom kita solat, jom kita, tanpa kita memaksa-maksa pun. Dan itu adalah cara-cara dan juga mekanisme untuk menjadi pembuka kepada kebaikan. Dan berhati-hati, komuniti yang ramai juga, kalaulah dengan sebab kita memulakan satu-satu kejahatan, ia ditiru dan diikut oleh orang lain, maka ini kerugian bagi kita yang disebut dalam hadis Nabi sebagai kecelakaan. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semua tadi adalah nasihat daripada agama Islam kepada kita semua untuk memastikan kehidupan kita ini yang sementara, yang sekejap, adalah kehidupan seorang mukmin dan muslim yang sebenar. Dalam keadaan kita ini ada tugas dan tanggungjawab dalam keluarga, begitu juga mencari nafkah, mencari rezeki yang halal. Pada masa yang sama, kita juga ingin supaya semua kita akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhirat nanti, dan semua kita akan berjumpa semula di dalam syurganya, insya-Allah. Saya rasa cukup sekadar itu pada malam ini. Terima kasih pada pihak Surau Jumaat Al-Mustaqim. Terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa 'amalan salihan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.